bekerja dalam masa kita melaksanakan tugas kita. Sepanjang kita berada di Perkim ini, daripada pagi hingga petang, isunya kita jangan lalai dan lupa bahawa kematian itu tidak akan berlaku ke atas diri kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab itulah sedikit nasihat khususnya kepada diri saya dan juga semua warga kita. Kita kena perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena istighfar banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana fazilat ataupun sebutan istighfar itu adalah satu kalimah yang mulia yang digalakkan kepada semua orang, tak kira di mana dia berada. Dia ada di masjid ke, dia ada di pasar ke, dia ada di mana-mana saja tempat. Jadi istighfar adalah merupakan satu kalimah, satu perkara yang wajar diterapkan dalam diri kita untuk tujuan kalaulah sekiranya kita diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita telah bersedia membersihkan diri kita daripada sebarang kelakuan-kelakuan yang mungkin membawa banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan di atas muka bumi Allah ini. Ini tujuannya. Tapi maksud saya pada pagi ini, saya tidak bahasa untuk nak memberi fokus berkaitan dengan soal istighfar, itu panjang. Tetapi pada pagi ini saya nak cuba membawa warga Perkim kita berkaitan dengan isu tugas dan tanggungjawab kita. Isu dan tugas tanggungjawab kita ini tidak lain dan tidak bukan seperti mana yang telah kita sedia maklum. Allah melahirkan kita, Allah menjadikan kita, Allah meletakkan kita. Kalau umur kita sekarang 67 tahun, Cik Zul masih muda. Apa nama saya ni Abang Ishaq tadi lupa dalam naik tangga dengan dia tadi, umur Abang Ishaq lagi muda daripada saya, 74 kan, 76. Maknanya tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita melihat kepada tujuan dan matlamat Allah menjadi dan melahirkan kita ke atas muka bumi ini, kalau kita tengok di dalam satu surah, dalam satu ayat yang Allah kata, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ayat ini pendek saja. Allah telah menyatakan bahawa ingatlah, Allah tidak menjadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah dan beribadah kepada Aku. Jadi betul-betul kita dilahirkan di atas muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan ialah untuk menyembah Allah dan beribadah kepada Allah SWT. Saya nak bawa tuan-tuan dan puan dalam tempoh masa yang singkat, sebab kita pun tak perlu lama. Sebenarnya tajuk ini terlalu panjang. Kalau nak dihadamkan memang 2 jam, 3 jam pun tak habis. Tapi masa kita terlalu singkat. Sekadar untuk kita mengenang dan mengingatkan kita tadi, kita kena pegang ayat yang Allah sebut dalam Al-Quran tadi, wa ma khalaqtul jinna wal ins, Az-Zariyat ayat 56. Kalau kita tengok, itu tujuan kita. Kita kena tahu tujuan kita. Saya selalu pernah, saya dulu jadi qadi, menikahkan orang. Setiap kali saya mengusik pasangan yang nak kahwin tadi, saya tanya dia, pasal apa nak nikah?
Saya pernah nikah. Dia pun tergapai-gapai. Dia nak menikah pun dia tak tahu pasal apa dia nak nikah. Tapi nak nikah, nak kahwin. Kalau saya tanya kita yang nak ini, pasal apa nak nikah? Kelakar pun juga ada tengok. Ada yang katakan kerana umur dan keluarga dipaksa oleh mak. Ada yang katakan kerana kita ini apa nama nakkan zuriat. Belum tentu lagi ada zuriat. Maaf saya tak tahu. Ada yang tahu tak ada zuriat. Ini cerita usul berapa kawinan ini panjang kita. Kita akan masuk semua ini kalau ada umur panjang insyaAllah. Tapi saya nak katakan bahawa matlamat kita tadi, matlamat kita mesti kita kena tahu. Kita dilahirkan adalah untuk sujud dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang saya nak kaitkan pada hari ini ialah, kalau saya tanya seorang berseorang, apa yang dimaksudkan ibadah? Kalau dalam usul lain, memang saya bangun, saya tanya seorang berseorang, hari ini tak apa. Apa yang dimaksudkan dengan ibadah? Tak ada ini. Ibadah itu apa dia? Sudah pasti semua akan kata ibadah itu ialah sembahyang, puasa, zakat, haji yang berkemampuan, sedekah. Ruang lingkup ibadah yang dilihat oleh kita pada ketiga ini itu. Kebanyakan orang kata, apa itu ibadah? Ibadah ialah buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Maknanya kita buat. Saya nak kaitkan dalam konteks kita bekerja pada hari ini. Saya nak tanya, adakah kerja kita hari ini menjadi ibadah? Yang ini saya nak buka yang itu. Adakah kerja kita ini menjadi ibadah? Kita rasa perhatikan dengan ini. Sebab itu dalam tempoh yang singkat ini, saya nak menarik perhatian semua kita. Sebab saya pergi di mana, mana-mana pun dalam isu ini, sama ada saya duduk di Yayasan Taqwa, saya duduk di KPT, Kuala Profesional Batuman. Ini tujuan dan pendedahan yang wajib saya sampaikan kepada semua setamu. Karena saya bimbang ramai yang tidak tahu dan menyedari bahawa dia keluar daripada rumah, dia balik daripada rumah ke rumah pada waktu petang, dia tak tahu apa hasil yang dia dapat. Dia tahu di bulan 25 hari bulan gaji itu adalah ubahan, itu adalah merupakan sumbangan. Yang sumbangan ini tidaklah begitu banyak. Dia kalau gaji 3,000 akan habis banyak tu saja. Hakikatnya saya nak menyatakan di sini bahawa kalau dapat kita mulakan pada hari ini, bahawa marilah sama-sama kita meletakkan kerja yang kita buat itu sebagai ibadah dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak. Apa dia syaratnya? Kalau kita nak jadikan kerja kita sebagai ibadah, yang pertama sekali ialah kita kena tentukan nawaitu kita. Ini adalah dasar atau teras pertama dalam menentukan kerja sebagai ibadah. Kita kena tentukan bahawa nawaitu kita buat kerja ini mesti kerana Allah. Tidak ada sedetik pun yang kita nak tentukan dalam hati kita kerana nak dapat itu, nak dapat ini. Tidak. Kena pastikan kita punya nawaitu
niat kita buat kerana Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita sedar ataupun tidak, pada ketika kita membaca doa ibu kita, tiap-tiap kali kita sembahyang, sudah menjadi kewajiban kepada kita, paling tidak kalau malas membuat doa ibu kita pada waktu selepas kita takbiratul ihram, kita akan membaca dan melafaz. Kalau ikut hati saya, kita telah berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kata apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Subhanallah. Ibadah Kita sebutkan. Saya tak tahulah ramai orang yang dia boleh baca tapi dia tak tahu apa yang dia baca, makna dia. Kalau kita bertanya pula surah Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim sama amin itu surah terjemah, baca boleh, tapi pemahaman tetap makna dia tak boleh. Sebab itu kita baca inna sholati. Kalau kita sembahyang tengah kita duduk baca inna sholati, sesungguhnya sembahyang aku, ibadah sembahyang yang kita tengah buat, yang tengah kita lakukan. Inna sholati wa nusuki, dan ibadah-ibadahku. Ibadah-ibadahku ialah termasuklah, bukan kata sembahyang, bukan kata puasa, bukan, termasuklah apa kerja yang kita buat di atas muka bumi ini. Wa nusuki, ibadah-ibadah yang lain. Wa mahyayati, kita ikrar dengan Allah, sesungguhnya hidupku, matiku lillah rabbil alamin. Aku buat, aku lakukan, aku laksanakan, tidak lain dan tidak bukan, lillah, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu saya nak bawa warga kita di sini supaya tentukan ini yang pertama. Saya tak nak bulan panjang memang cerita panjang, memang cerita bakmi, bagaimana nak menentukan niat kita. Niat kita sudah pasti niat dengan penuh keikhlasan, turun daripada rumah, keluar daripada rumah, niat aku main, aku keluar, aku start kereta, aku start motor, aku naik bas, aku sampai, aku duduk saja kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ganjaran insya-Allah dapat. Ini kita nak menentukan saham kita, keuntungan kita yang akan kita perolehi. Itu syarat yang pertama. Pendek ya, kalau kita akan panjang. Syarat pertama itu. Yang kedua, bagi menentukan kerja kita ini menjadi ibadah, tidak lain dan tidak bukan ialah kita kena tengok kerja itu kerja yang baik. Kerja tadi kerja yang boleh memberi impak kepada masyarakat dan membangun Islam itu sendiri. Kalau kita kaitkan dengan tugas kita bekerja di Perkim kita ni, saya baru 34 hari, 38 hari di sini. Kalau kita tengok kepada kerja di Perkim kita ini, tidak ada satu nilai yang boleh kita katakan tidak baik. Tak ada. Bayangkan kepada kita mengislamkan Ustaz Amran dan saya, kita mengislamkan orang. Bagaimana keuntungan yang dapat kepada orang yang Islam, bukan kepada orang yang mengangkat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu, itu saja, tetapi orang yang ada dalam dalam organisasi kita ini, yang terlibat itu, terlibat ini, kan itu, termasuk yang ada kelas itu, kelas ini dan sebagainya. Semua kita adalah berada dalam organisasi yang cukup
tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Percayalah tempat kita hari ini ada satu tempat yang cukup dicemburui oleh orang. Dicemburui. Dan saya nak katakan tempat ini adalah tempat yang Allah pilih kita. Allah pilih kita duduk mai sini. Allah bagi peluang kepada kita untuk menggerakkan dakwah. Ini panjang cerita kalau nak ceritakan tentang isu bagaimana peranan kita. Akan sampai satu masa kita akan duduk menceritakan apa peranan kita apabila kita buat Cik Zul khusus indaksi untuk semua staf-staf kita. Peranan kita yang ada sini. Tuan-tuan dan puan akan jadi da'i seperti mana Tan Sri sebut, akan jadi da'i. Bila sampai masa kita akan sediakan penuh dan semua tidak boleh nafikan bahawa kerja di Pertim ini adalah satu kerja yang tepat dan cukup baik. Boleh, yang tu memang tak dapat. Kita dipilih oleh Allah duduk dalam ini. Dua syarat yang kita telah lepasi untuk dapatkan kerja kita diberi ganjaran pahala oleh Allah SWT. Dia ada 4 ataupun 5. Dua dah dapat. Tentukan niat kerana Allah, mai kebangunan ini tempat yang terbaik. Tempat yang terbaik. Dan yang ketiga ialah kalau nak kerja kita menjadi ibadah diberi pahala oleh Allah SWT, yang ketiga mestilah dalam masa kita bekerja jangan kita abaikan tanggungjawab kita kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni kadang-kadang banyak susah dan banyak berlaku di agensi. Bila saya yakin dulu, saya katakan banyak kita tahu. Kadang dia main niat baik, dia main tempat kerja baik, tapi dalam masa yang sama bulan puasa dia tak puasa. Macam mana nak jadi ibadah kalau kewajipan wajib dalam masa bekerja tak semayang? Maaf cakaplah, bukan di sini. Dalam masa yang sama buat kerja kerana Allah, tempat yang baik. Dalam masa yang seterusnya dia buat satu perkara yang melanggar hukum-hukum Allah. Soal etika kerja, ini dia lebih kepada individu. Ini dia lebih kepada orang, pribadi seorang itu. Dalam masa bekerja, nakkan pahala, mesti kita kena jadikan duduk. Bila sampai waktu semayang, maka kita semayang. Tak ada majikan mana pun yang melarang kita semayang dalam waktu yang telah diberi ruang kepada untuk kita semayang. Sebab tu waktu Zuhur kita semayang. Dalam bulan puasa kita puasa. Kita mesti ikut etika kalau kata orang perempuan, etika berpakaian yang bukan boleh menjolok mata orang yang datang. Tak boleh. Orang lelaki tak apa. Bukan tak apalah, memang kita macam ni dah. Tapi bagi wanita yang ada etika berpakaian, mesti ada kaedah, ada cara pendekatan yang kita buat. Sebab saya kesian kadang-kadang, minta maaf lah, bukan di sini banyak yang kita dapati bahawa berlakunya benda-benda yang tidak sepatutnya berlaku dalam masa berada di pejabat. Berlaku benda-benda yang tak perlu saya nak uraikan panjang. Tapi tolong jaga amanah. Kalau orang perempuan yang ada isteri, ada suami, tolong jaga amanah suami yang membenarkan kita bekerja. Kena jaga amanah tadi. Suami dah benarkan kita bekerja, dalam masa sama kita mesti menjaga amanah yang suami kita
izinkan kita untuk kita bekerja. Jadi ini tuan-tuan dan puan, kita kena jaga adab kita. Maaf cakap, dalam satu tempat saya tengok kadang-kadang bergurau di antara lelaki dan perempuan yang kadang-kadang tidak sepatutnya berlaku, bersentuh sana, seronok punya hal bertambah, bertepuk tambah pun ada. Dia lupa bahawa dia ada suami, dia yang lelaki juga lupa dia ada isteri. Yang ni yang benar kena jaga. Sebab ini merupakan syarat yang ketiga yang nak menentukan kerja kita dikategorikan oleh Allah sebagai ibadah dan akan diberi ganjaran pahala oleh Allah SWT, ialah mesti kita taat dan patuh sepanjang kita duduk berada di 8 jam di pejabat kita dengan cara yang tertib dan beradab, dan juga dengan cara yang mengikut kehendak syar'i. Ini juga terlalu banyak kalau nak diceritakan, tapi saya yakin saudara-saudari warga kita faham. Itu yang ketiga, sebab masa. Itu yang ketiga. Yang keempat inilah merupakan satu syarat yang kadang-kadang susah untuk kita lakukan, tapi ramai yang buat. Iaitu yang keempat, kita nakkan kerja kita menjadi ibadah, ialah kita mesti kerja dengan penuh bertanggungjawab dan amanah terhadap kerja tersebut. Yang ni terlalu panjang. Mesti kita kena amanah terhadap kerja kita. Dalam masa kerja, kita sibuk dengan berniaga. Dalam masa kerja, kita sibuk melayani itu dan ini. Dalam masa bekerja yang telah dijanjikan, yang telah kita janjikan dengan majikan kita bahawa kita akan buat itu, buat ini, kita cuai dan kita abaikan. Ini membuat sedikit sebanyak merosakkan kerja kita sebagai ibadah. Sebab itu bila kita pegang, saya pergi mana-mana pun selalu saya buat usul kepada anak-anak ni, pelajar ni, staf di mana-mana yang dipanggil, saya katakan, saya bawa surat aku janji sebagai pejabat awam. Kalau di pejabat awam, kalau kita di sini surat tawaran sebagai seorang staf di parti kita. Kita mesti amanah, kita mesti buat benda-benda yang terbaik untuk organisasi kita. Tak boleh itu dan tak boleh ini. Dalam hubungan yang ini akan dibawa dalam khusus inaksi yang akan kita buat pada 9 hingga 11. Kita akan huraikan apakah sifat-sifat dan nilai-nilai yang terbaik yang wajib ada kepada semua staf kita. Wajib ada. Bila wajib ada ini, kalau tak buat, maknanya tak sampai matlamat untuk meletakkan kerja yang kita keluar daripada rumah pagi sampai petang ini jadi ibadah. Kenapa? Kita kena berbudi mulia kalau kita duduk di kaunter depan kita, melayani tetamu kita dengan bersopan, tidak dengan penuh kekasaran, melayani tetamu kita yang datang dengan muka yang dengan senyuman, bukan masam muka. Walaupun bergaduh dengan suami pagi tadi ke isteri pagi tadi ke mai rumah, bawa sampai ke sini muka yang masam. Kita kena layan mereka dengan baik. Kalau saya pernah diberi kesempatan untuk pergi ke Jepun bulan puasa, isu layanan ni kita tak boleh kalah orang Jepun. Walaupun Islam mengajar Islam itu terbaik, tetapi Islam itu, amalan Islam itu ada di Jepun. Amalan Islam ada di Jepun.
Kalau kita katakan isu pukul 9 kita mesti ada di sini, kalau orang jemput bukan pukul 9 dia ada di sini, pukul 8:55 sebelum dia dah ada di tempat yang dijanjikan. Sebab itu pernah saya kata kepada mana dalam forum mana, saya kata kalau dijemput, kalau tentang time masa menepati masa ini, ya Allah, memang kita tabih. Sebab dia tak guna Datuk dia tak guna 8.30, dia tak guna 9.30, dia tak guna pukul 9, tak guna, dia guna time dia 8.51, 8.42, 7.43. Tunggulah. Kalau kita tunggu train dia, kereta api dia duduk depan itu, dah tentu dia kata 8.51, pejam mata tengok jam, buka jam 8.51, terpanjang kereta api dah ada di lepas. Dari seluruh masa dia, amanah dia lagi hebat. Yang jahat dia tu cerita lain lah. Tapi saya fokus kepada isu apa yang berlaku dalam Allah di sana. Amanah dia tak ada kerja, amanah dan melayani tetamu, subhanallah, mengalah kita. Sebab itulah isu ini akan dikupas panjang bila sampai satu masa. Kita sebagai penjawat awam di Perkim, saya lebih letak penjawat awam di Perkim, kita ni bukan di Jatim, bukan di mana, penjawat awam juga. Untuk kita khidmat, kita mesti memenuhi kriteria tadi. Kita mesti berdisiplin dengan pakaian kita, kita mesti berdisiplin dengan berbudi bahasa kita, kita mesti tolong membantu antara kita sesama kita tanpa membezakan tingkat 6 dan tingkat 4. Kalau istilah di sini lah, ini kerja tingkat 6, ini dia tingkat 4. Jadi tak ada beza. Sebab itu akhirnya saya nak katakan, kalau dapat kita harus meletakkan diri kita pada hari ini, semua yang ada di Perkim kita adalah merupakan keluarga kita, tanpa melihat kepada tahap grade jawatan dia, rendahkan, tinggi ke atas ke bawah ke, itu bukan soal dia. Sebab saya selalu kiaskan, tuan-tuan dan puan sekalian, saya selalu kiaskan pergi di mana-mana saja, bahawa kita di Perkim ini, kalau boleh kita anggap kita berada dalam satu tim bola sepak, kan? Tim bola sepak kita, kalau bola sepak di atas padang ada 11 orang, betul? 11 orang, simpanan dia ada bawah lagi, itu dan ini. Kita juga adalah seperti mana tim bola sepak. Bayangkan kalau ada salah seorang pemain sabotaj kita punya tim, 2 orang sabotaj kita punya tim, tengah duduk lawan dengan lawan, 3 orang sabotaj kita punya tim, apa jadi dengan matlamat dan tujuan Perkim itu? Kita tak akan sampai apa yang dikenaki oleh organisasi kita. Sebab bila kita sebut tim bola, peranan dia ada. Gol, penjaga gol, tugas dia jaga gol. Defend lah. Kalau kita tengok yang saya lupa, tak main bola lama, wing dia akan bergerak macam mana pergerakan dia. Yang striker, saya melihat, maaf cakaplah, saya melihat kalau dikiaskan dengan tim bola sepak yang saya sebut ini, yang jadi striker dia ialah bahagian dakwah. Dakwah tu kan? Dakwah yang nak tembak, dakwah yang nak tendang bagi masuk gol. Defend mungkin kewangan, wing mungkin apa media, action mungkin penjaga gol, Datuk Mat jaga gol. Macam dua macam. Dan maknanya itu kekuatan kita. Dan yang jadi striker ialah orang dakwah. Sebab dia akan turun
ditembak, tembak ni ke gol orang tu. Dia kena pandai. Sebab itu striker mesti cekap. Suatu pertandingan kalau lawan dia tak nampak defend yang penat, lelah mempertahankan gol dia tadi, tetapi dia akan lihat kepada striker yang tendang bagi masuk gol. Ini dia. Terus terang saya katakan, inilah kedudukan kita. Sebab itu ringkasnya dah sampai masa saya nak bawa kita penuhilah 4 syarat yang telah saya katakan tadi, iaitu pertama, keluar daripada rumah kita tentukan nama itu kita kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pergi tempat kita bekerja di satu tempat yang cukup mulia mengislamkan orang, dan alhamdulillah kita cuba jaga adab kita dengan Allah, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah SWT. Walaupun kita duduk di sini, kita cukup waktu semayang kita semayang, waktu puasa kita puasa, dan kalau ada tidak menjadi kesusahan kepada kita, tidak ada tetamu, kita cubalah. Saya rasa tak berdosa kalau kita cuba lagi untuk pada masa yang sama ambil kesempatan semayang sunat duha waktu pagi. Apa salahnya? Bukan lama-lama 5 minit daripada duduk saja. Dan yang paling terakhir, kita jaga adab tata susila yang baik apabila kita berada di sini, tanpa mengganggu masalah layanan kepada orang bagi tetamu kita dengan cara yang tidak baik. Ini kita nak 4 syarat ini. Tentukan kalau gagal kita kesian. Maafkanlah, saya nak istilahkan kesian sebab saya mukadimah tadi di awal ialah kita bila-bila masa saja boleh dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekal kita mana ada? Bekal kita yang ni, yang saya cerita tadi. Ini bekal kita. Bekal yang kita kata, ya Allah, saya dapat yang terbaik dah untuk membantu agamamu, ya Allah. Dengan kita niat tadi, bukan kerana duit, bukan kerana itu dan sebagainya. Kita dah buat dah, kita serah kepada Allah SWT yang menentukan dia nak bagi itu hak Allah, bukan hak kita. Kita hamba khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita sembah dia dengan sebaik mungkin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang saya sebut tadi mengisahkan diri saya dan juga tuan-tuan anak-anak saya yang muda-muda, adik-adik saya yang tua, abang saya ada seorang di sini. InsyaAllah kita moga-moga tergolong dalam golongan yang Allah masukkan kita ke dalam syurga Firdaus, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.